Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan tentang pada lafaz basmalah pada nun ar-Rahman dan mim ar-Rahim, bolehkah dibaca dengan dhammah ataupun fathah? Maka kalau ditinjau dari ilmu nahwu, dalam sub pembahasan na'at dijelaskan bahawa bila man'ut tersebut maklum dengan tanpa adanya na'at, maka na'at tersebut boleh itba' dan boleh qata'. Itba' maksudnya mengikuti. Bila man'utnya kasrah, maka kasrah juga. Kalau dhammah dan fathah, maka begitu juga diikuti. Dan boleh qata'. Maksud qata' iaitu dipisahkan. Maka dibaca ar-Rahmanu ataupun ar-Rahmana. Kalau ar-Rahmanu takdirnya huwa. Huwa sebagai mubtada', ar-Rahmanu sebagai khabar dari mubtada' yang sudah dibuang. Seandainya dibaca ar-Rahmana dengan fathah, maka takdirnya a'ni. Saya kehendaki Allah itu adalah ar-Rahman. Maka ar-Rahman sebagai maf'ul daripada fi'il mudhari' yang sudah dibuang. Begitu pula yang terjadi pada lafaz ar-Rahimu dan ar-Rahima. Seandainya man'ut tersebut tidak maklum kalau tidak ada na'at, dalam artian na'at tersebut sangat berperan untuk mentaksiskan man'ut, maka pada na'at tersebut wajib itba', wajib mengikuti dengan man'utnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam lafaz basmalah ini, Allah, yang kita ketahui bahawa walaupun tanpa ar-Rahman dan ar-Rahim, Allah itu sudah maklum. Berbeza dengan nama kita, masih syarikat. Selain kita yang bernama Muhammad, masih ada lain yang bernama Muhammad. Maka terjadi syarikat. Namun pada Allah tidak. Lafaz Allah, lafaz jalalah, tidak ada zat yang lain yang bernama Allah. Maka saat dikatakan Allah, maka maklum, hanya tertuju kepada satu zat. Maka dengan menambah ar-Rahman dan ar-Rahim, ini hanya sebagai sampingan, tidak mentaksiskan lafaz Allah, karena lafaz Allah tidak membutuhkan daripada lafaz ar-Rahman dan ar-Rahim dari segi ilmu nahwu. Dengan kata lain, lafaz Allah maklum dengan tanpanya adanya ar-Rahman dan ar-Rahim. Maka pada ar-Rahman dan ar-Rahim boleh diitba' dan boleh dikata'. Mengapa? Karena lafaz man'utnya iaitu Allah maklum dengan tanpa adanya na'at. Kalau diitba' maka kasrah, kalau dikata' maka boleh dhammah, boleh fathah. Maka kesimpulannya ada 9. Kasrah ar-Rahmanir-Rahimi, kasrah fathah ar-Rahmanir-Rahima, kasrah dhammah ar-Rahmanir-Rahimu, ar-Rahmanir-Rahima, ar-Rahmanir-Rahimu, ar-Rahmanur-Rahima, ar-Rahmanur-Rahimu, ar-Rahmanir-Rahimi, ar-Rahmanur-Rahimi. Ada 9. Dari ke-9 tersebut, yang boleh dijadikan sebagai qiraah hanya satu, ar-Rahmanir-Rahimi. Maksud dijadikan sebagai qiraah iaitu saat membaca Al-Quran, adapun saat membaca Al-Fatihah dalam sembahyang, hanya satu, ar-Rahmanir-Rahim, tidak boleh yang lain. Ar-Rahmanir-Rahimi, kasrah boleh pada qiraah dan boleh pada Arabiah. Maksud Arabiah iaitu sesuai undang-undang ilmu nahwu. Sesuai undang-undang ilmu nahwu, kasrah dan kasrah, maka hukumnya boleh menurut ilmu nahwu. Kemudian kasrah dengan fathah, kasrah dhammah, fathah fathah, fathah dhammah, dhammah fathah dan dhammah dhammah. Ini semua termasuk juga boleh menurut undang-undang ilmu nahwu. Namun tidak boleh qiraah, karena yang boleh qiraah hanya satu, sesuai yang datang dari Nabi. Kalau yang lain tidak datang dari Nabi, maka tidak boleh, walaupun boleh menurut undang-undang ilmu nahwu. Kemudian dua yang terakhir, ar-Rahman ar-Rahimi dan ar-Rahmanur-Rahimi. Kedua ini, yang pertama qiraah tidak boleh karena tidak datang dari Nabi. Yang kedua menurut Arabiah, menurut undang-undang ilmu nahwu juga tidak boleh, karena sudah dikata' lalu dikembalikan kembali. Karena sesuatu yang sudah dipisahkan tidak boleh disambung lagi. Ketika mengadakan dengan kasrah, maka sudah diitba' pada lafaz Allah.
Maka dengan mengadakan Ar-Rahmanu, maka seolah-olah di sini sudah dipotong. Sudah dipotong antara Allah dengan Ar-Rahman. Kalau kemudian Ar-Rahimi dibaca dengan kasrah, disambung lagi dengan Allah, maka tidak boleh. Sesudah dipisah dengan di lafaz Ar-Rahman, tidak boleh disambung lagi di Ar-Rahim. Fathah dan dhammah ini sudah dinamakan dengan qata', maka tidak boleh lagi disambung dengan kasrah, di tempat lagi tidak boleh menurut ilmu nahwu. Wallahu alam bis shawab.